Dia minta Allah Ta'ala, ya Allah, minta aku matikan kau Jumaat. Kau kena bagi aku mati Jumaat. Kalau tidak, aku tak sembah kau sebagai Tuhan. Oh, umbut Allah Ta'ala pula tu. Boy. Sebab tu kita tak tahu bila kita mati, supaya kita akan terus beramal tanpa mengharapkan apa-apa. Terus beramal macam biasa, semayang macam biasa, zikir macam biasa, Al-Quran macam biasa, ada nuntut ilmu macam biasa, buat amal solat macam biasa, sedekah macam biasa. Itu dia. Wallahu alam. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari kita akan diusung pula oleh orang. Hari ini kita pergi untuk sembahyang jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari orang ramai akan datang untuk menyembahyangkan kita pula. Satu hakikat yang pasti akan terjadi. Namun ramai orang yang melupakannya atau sengaja tidak mahu mengingatinya. Itu dia. Biasa pernah terjadi. Tuan-tuan pun biasa tengok orang yang mengusung jenazah ke perkuburan, mengusung keranda tu. Tuk tak lama lepas tu dia pula meninggal. Ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Tuk lepas itu dia meninggal. Selang seminggu, selang 2 minggu, selang sebulan, selang 2 bulan. Dia pula yang diusung orang ke kubur. Ramai-ramai kita bila orang meninggal tersembah jenazah kan. Berdiri ke duduk ke tersembah jenazah. Tersembah jenazah boleh duduk ke? Boleh. Tak ada masalah. Tapi janganlah pula rokok dan sujud. Tersembah jenazah tak rokok sujud kan. Biasa saya tak boleh berdiri, saya kaki tu sakit, biasa nak sembahyang dengan jenazah juga. Sembahyang, tak ada masalah. Fardu kifayah. Kalau orang yang sihat dah jadi sembahyang dengan jenazah, kita yang uzur tak payahlah ikut belakang. Tapi kalau kita nak ikut juga, tak jadi satu kesalahan. Wajib sangat, kita pun sangka wajib sangat tu. Tak payahlah tu haji sembahyang tak kursi, tak payah sembahyang jenazah. Saya nak sembahyang jenazah juga. Saya dengan arwah ni cukup akrab, cukup baik. Tak sangka selang beberapa minggu ke bulan ke lepas tu dia pula meninggal. Oh, bila dah meninggal arwah ni, si Polan ni baru kita teringat balik kata-kata dia dulu. Oh, patutlah dia nak beria nak sembahyangkan jenazah arwah kawan dia, walaupun dia tak boleh sampai berdiri, dia duduk. Rupanya dia nak beritahu kita dia tu akan meninggal. Nampak. Itu dia. Jadi kematian ni pasti akan menemui sesiapa pun. Itu cerita dekat situ. Tapi ramai orang lupa. Sebab ramai orang lupa itulah yang jadi macam-macam cerita sekarang. Minta nombor phone pun jadi isu. Minta nombor phone baguslah. Bukan dia tolong buka sikit dada awak, saya nak ambil gambar awak, boleh tak? Awak ni terlalu lawa lah. Tak ada pula orang tu cakap. Dia cuma minta nombor phone dia. Itu pun jadi isu juga. Buruk orang kita nampak, buruk kita tak nampak. Ni satu hal. Jadi sebersalah kita. Kami polis lah. Buat kerja salah, tak buat kerja lagi salah. Lelah buat kerja lah, tak payahlah nak ramah lebih-lebih. Itu ada orang menghargai kemesraan pihak frontliner, pihak yang berada di barisan hadapan, polis ke, tentera ke, kesihatan ke, rela ke kan. Ada orang tak menghargai. Kita kena baca-baca lah. Sebab kata pepatah, orang berbudi kita berbahasa macam tu. Kalau dah nampak macam tu gaya, tak payahlah nak buat baik. Kita buat baik pun tak nampak baik di mata dia orang. Itu masalah. Masalah orang tak ingat mati. Kalau dia ingat mati, dia tak fikir. Dia tak ada macam tu. Kenapa yang orang ni gamas macam ni, sel sesuatu ni. Dia tengok, oh aku ni macam ni, patutlah. Patutnya aku ni menuntut aurat, ikut perintah Allah. Ni dah aku melanggar pula perintah Allah. Lepas tu aku petikai pula kerja orang. Itu semua tak betul lah. Itu menunjukkan kita ni tak ingat pada kematian. Itu dia. Wallahualam. Mengingati mati adalah pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita memasuki pintu keinsafan dan kesedaran. Kita akan berfikir dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mahu kita lakukan
kerana ianya untuk masa 10 atau 20 tahun sahaja. Tapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada itu. Jadi bila kita berfikir tentang mati, inilah yang Nabi sebut dalam sebuah hadis lain, orang yang paling cerdik. Kan, orang yang selalu mengingati mati dan membuat amalan wa amila bima qabla ba'dal maut. Dalam hadis sebut, orang yang cerdik ni, dia selalu ingat mati dan selalu buat pekerjaan untuk kehidupan selepas mati. Kan, dia akan fikir sekarang, dia fikir yang akan datang. Jadi esok mati, esok apa bekal aku nak bawa ke alam akhirat. Dia fikir itu. Kekayaan ni semua laki dunia je. Contoh, nak jadi kaya tak salah, tapi kaya itu hanyalah kalau kata ulama tasawuf, hanyalah daki dunia. Kan, jangan pula kita terpikat dengan dunia. Kekayaan itu hanyalah alat mencapai matlamat kita pada dunia ni, iaitu memperbanyakkan amal soleh. Kalau tak ada harta, macam mana nak bersedekah? Tidak. Macam mana kita nak infak kalau tak ada harta? Tapi tidak bermakna kita jatuh cinta dengan dunia. Kalau jatuh cinta dengan dunia tu, dia sayang dunia. Nak sedekah di mesin pun macam roda kereta lembu. Sayang benar harta dia. Tak ke mana harta tu. Nak derma dekat masjid, nak tahu RM1 pun, Allah, kan aku bagi ni kan apa kerana tu. Kalau dia fikir untuk benda mahmatan, dia fikir tak apa. Sekarang ni kita dermalah apa yang ada. RM5 dermalah, tak apa. RM10 dermalah, tak apa. InsyaAllah Ta'ala ganti dengan rezeki yang lain. Allah Ta'ala lipat gandakan pahala. Ta'ala bagi ganjaran yang baik nanti di alam akhirat kan. Gitu. Wallahu alam. Baik. Tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada itu. Fikiran dan pertimbangan kita menjangkaui negeri akhirat yang memakan masa jutaan tahun ke hadapan. Bahkan lebih jauh lagi dari itu. Kita berfikir untuk menyusun masa dengan kita, masa depan kita di alam kubur nanti, di padang mahsyar ketika dihisab dan ketika dihadapkan ke mahkamah Tuhan Rabbil Jalil. Nampak? Jadi kalau kita berfikir sampai ke jantung kita, tak akan tamak pada dunia ni. Kita tak akan rasa halupa pada dunia ni. Dunia ni Allah Ta'ala pinjamkan. Sebab itulah lagu tu dicipta. Mana milik kita? Apa yang milik kita sebenar? Tak ada. Semua ni milik Allah. Dan kita pun milik Allah. Kalau Ta'ala nak ambil, sampai masa Allah Ta'ala ambil terus. Allah Ta'ala tak tanya kita, Azmi, boleh tak aku matikan kau? Tak ada. Allah Ta'ala tak akan tanya. Allah Ta'ala hantar malaikat maut pun, malaikat maut tu Allah Ta'ala pesan, ya malaikat maut, kau jumpa Azmi tu, kau tanya dia nak mati tak? Kalau dia tak nak mati, kau balik. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada dah. Takkan ada, tuan. Malaikat maut datang tu, datang terus dia cabut. Macam dalam lagu Selimut Putih. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Malaikat maut tak tanya. Cuma cara malaikat maut datang itu yang berbeza-beza, mengikut orang yang nak dicabut nyawa. Kalau orang tu soleh, malaikat maut datang pun bagi salam baik. Yang macam mana malaikat maut datang mengunjungi Rasulullah SAW, nak mengambil nyawa Nabi SAW. Jibril malu bagi salam, dan Jibril malu nak ambil. Jibril tanya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, boleh tak kau cabut nyawamu ya Muhammad? Kata Allah, sudah sampai masamu akan pergi menemuinya. Asal sampai masa aku akan cabut nyawamu. Kata Rasulullah SAW, silakan wahai malaikat maut. Itu sebab Nabi itu khairul bashar. Tapi macam kita ni tak ada dah. Tak akan ada malaikat maut datang, dia cabut daripada kaki naik sampai ke kubur. Pelan-pelan tarik. Mula kaki sesejuk. Itu dia. Jadi kalau kita fikir semua ni, kita tak akan fikir pasal dunia ni sangat.
Fikir-fikir juga.